Record. Okey. So pelajar teori super ni boleh dikatakan antara satu teori yang sangat lengkap lah. Boleh dikatakan lengkap, dia menyentuh semua aspek. Ya, dia fokus kepada pada semua aspek. Namun demikian pelajar perlu berhati-hati dengan teori ni, sebab kadang-kadang bila dia terlalu banyak aspek yang dia sentuh, jadi kita tak tahu apakah pemfokusan kepada teori ni. Nanti kita campur pula dengan teori-teori lain dan kita tak tahu apakah dasar teori ni, apakah teori ni nak bawa. Cuma yang kita kena pasti untuk teori ni pelajar kena pasti yang pertama dia menekankan tentang berkaitan dengan konsep kendiri dan bagaimana konsep kendiri itu berkembang, dan melalui konsep kendiri itu melalui pemilihan kejaya tadi. So dalam pemilihan kejaya tadi tu dia akan menyentuh terhadap kepuasan kejaya. So dalam pemilihan kejaya tu dia ada perkembangan. So apa yang dimaksudkan dengan perkembangan dalam teori super ni adalah dia ada peringkat umur dia. Peringkat yang mula pertumbuhan, lepas tu peringkat permukaan, peringkat dikata peringkat pengekalan, akhirnya peringkat penurunan. Dia ada 5 peringkat dekat situ dan setiap peringkat tu dia ada tugas-tugas dia. So dia melihat manusia ni sebagai suatu unit sosial yang bekerja. So maknanya bekerja ni dia akan melibatkan elemen ekonomi dan sosial lah. Macam semalam sahabat-sahabat kita ada berkongsi kan tentang pengalaman bekerja dia. So tuntutan pertama kenapa manusia itu bekerja, kadang-kadang bukan kerana minat sangat, kadang-kadang ada faktor sosial dan juga faktor ekonomi. Okay, kita akan dapat lebih jelas apabila kita cuba relate kita punya kehidupan rakan-rakan kita. Nanti kita akan bincang lagi untuk memperkukuhkan teori perkembangan ni. Kita akan ada beberapa lagi sahabat-sahabat yang akan mungkin berkongsi pengalaman bekerja dengan dia. Okay, so hari ni kita sambung sedikit teori berkaitan dengan teori super ni. So kita pergi sepintas lalu teori super ni. Okay, ini adalah teori super Okay. Ini adalah teori vocational task. Ini adalah ada crystallization, specification, implementation, stabilization dan consolidation. Jadi kita dah tengok berapa tugas. Pada umumnya ni kita akan bincang nanti. Yang inilah kita nak cerita sikit. Yang ni kita dah cerita semalam, iaitu bagaimana so bagaimana konsep kendiri tadi dia mempengaruhi seseorang itu dalam membuat pemilihan kerjaya, dan akhirnya bila dia pemilihan kerjaya itu akan menghasilkan kepuasan kerja apabila ada gabungan kompromi di antara faktor luaran dan juga faktor dalaman. So yang cikgu cakap dia match bila dia match maka dia akan mengalami kepuasan bekerja. Dan kadang-kadang pelajar pun tengok kadang-kadang kita pergi satu tempat, kita pergi restoran makan beza layanan orang yang minat bekerja dengan orang tak minat. Kalau orang yang minat bekerja ni tengok macam mana dia layan kita. Kan? Dia layan kita dengan penuh mesra, dengan penuh sabar, kan? Dengan muka senyuman. Kita nampak kesungguhan dia bekerja tu. Dan kesungguhan dia bekerja tu membuatkan kita rasa tertarik untuk datang lagi ke tempat dia. Jadi dia meningkatkan produktiviti satu syarikat. That's why kenapa pentingnya kita kepuasan kerja tu dia sangat berkait dengan konsep kendiri kita. Okay, konsep kendiri ni kadang-kadang dalam teori super tidak semestinya minat semata-mata, tapi bagaimana perspektif kita melihat dunia ini. Contohnya ada orang memang tidak minat berniaga, tetapi perspektif dia tentang perniagaan itu jelas. Dia mengatakan bahawa orang yang datang pada waktu buat kedai makan, dia tak minat pun nak buat kerja kedai-kedai makan ni, dia tak minat pun. Tapi sebab konsep kendiri dia dan pandangan dia jelas terhadap sesuatu kerja tu. Jadi teori super ni dia tidak menekankan sangat minat, tapi dia menekankan banyak aspek. Maksudnya ada aspek ekonomi, sosial, psikologi. Dia menekankan bagaimana manusia itu berkembang melalui konsep kendiri dia. Walaupun penting minat tu, tetapi dalam satu situasi manusia itu boleh memberi kepuasan kerja dan bagaimana ia berfikir tentang sesuatu kerja. Saya bagi contoh. Katakan kita pergi macam kita senang kita pergi restoran makan lah, sebab pelajar akan pergi makan. Kita tengok kadang-kadang dia tak minat nak melayan orang kan. Tapi dia sebab dia faham orang yang datang ni ini amanah dia. Tanggungjawab dia. Jadi keluarga dia, sistem sosial dia mendidik. Jadi kalau kita kerja, kita tak minat, tapi kita dah dapat gaji, kita kena amanah dengan kerja kita. Ini sistem sosial yang dibentuk dalam sistem ibu bapa tu. Bagaimana dia membentuk. Jadi sama ada kau minat ke tak minat, kau tolak tepi. Sebab kau dah ambil gaji, kau nak keberkatan dalam gaji tu. Jadi layan customer baik-baik.
Jadi dia layan customer baik-baik, bukan dia minat pun nak layan, tapi disebabkan konsep yang dibentuk dalam proses sosialisasi dalam keluarga dia. Jadi kalau nak duit tu berkat, buat kerja betul-betul. Jadi dia buat kerja betul-betul, jadi dia layan customer bergurau-gurau dengan dia boleh gurau-gurau, dia tak masam, dia layan customer, seolah dia nampak customer itu membawa rezeki, dia layan. So bila dia layan, jadi ramai lagi customer akan datang sebab melalui kajian yang dijalankan oleh perkhidmatan, macam contoh dulu cikgu bekerja di Pizza Hut. Di bawah Pizza Hut ni di bawah satu KFC Holding. KFC Holding ni bawah dia banyak sebenarnya. Dia ada KFC, dia ada Domino's, dia ada Ayam Mas, dia ada Pizza Hut. Dan mereka buat satu kajian. Dia melihat dan KFC Holding ni dia bersaing dengan McDonald, dengan Burger King, masyarakat lain. So dia tengok juga kehadiran sesuatu outlet tu. Kadang-kadang kalau kita tengok di outlet ni kenapa ramai orang datang? Salah satu sebabnya sebab kepadatan penduduk ataupun tempat tu popular. Satu lagi dia tengok layanan dan juga kepimpinan manager dia. So manager tu macam kawan kita kata, kalau dia push orang bawah dia push, katakan manager dia push supervisor. Supervisor akan push pula orang bawah dia. Jadi dia akan membentuk satu konsep pendiri lah dalam pekerjaan tu. Jadi bagi suasana tu tak seronok. Jadi bila kita kena marah, kita akan marah orang lain. Jadi suasana kerja untuk servis ni tak berbagus. Jadi bila dia buat kajian-kajian, jadi dalam kajian KFC Holding tu dengan beberapa manager, dia mengatakan bahawa sesuatu outlet tu, sesuatu cabang tu, area tu atau branch tu, dia dapat produktiviti tinggi disebabkan yang pertama sekali diletakkan adalah servis tu, layanan tu. So layanan tu dia bergantung kepada apa? Kepada kepimpinan manager tu, bagaimana dia berkomunikasi. So cikgu pergi ke satu outlet ni, outlet ni tempat dia tak berapa, tempat dia orang kata terpencil lah. Tapi kenapa ramai orang datang kat situ? Kita tengok rupanya pagi-pagi manager akan briefing. So briefing anak pagi-pagi dia panggil pagi-pagi tu dia akan bagi sikit taklimat kepada anak buah dia untuk memulakan kerja tu. So dia bagi kata-kata semangat, kata-kata semangat, okey hari ini kita akan dapat ramai orang, kita bersedia untuk meraihkan orang yang pelbagai, dan ingat siapa pun yang datang ke tempat kita dia akan membawa kita rezeki. Dan ingat rezeki ini akan diberi kepada anak dan kita makan dan bawa keberkatan. Hari-hari cikgu lihat masa cikgu training di KFC Holding tu, cikgu kerja di Pizza Hut lah, tapi kita nak tengok macam mana manager tu. Kita tengok manager tu, dia beri input motivasi supaya meningkatkan konsep dan diri klien itu, dia mengubah persepsi. Jadi walaupun kadang-kadang kita tidak minat sesuatu kerja tu, tapi minda kita terhadap sesuatu tu betul, jadi dia akan mengubah kita punya cara kita memandang sesuatu, cara kita bertingkah laku dan beremosi. Jadi dia akan menghadirkan kepuasan kerja tadi tu. Ini bezanya teori threat and factor, teori Holland dan juga teori super. Teori super. Jadi nampak perbezaan dia tu. Nampak bahawa dia menekankan konsep kendiri tu yang penting sebenarnya di dalam perkembangan kerjaya. Bukan minat semata-mata kerana banyak aspek, antaranya aspek ekonomi, sosial dan psikologi. So dia gabung jalin. Jadi dalam pemilihan kerja kita lihat, pertama sekali memang dia orang terlibat adalah disebabkan faktor ekonomi. So ekonomi ni sebabkan kita nak akan keuangan, kita perlukan meneruskan hidup. Untuk meneruskan hidup kita perlukan keuangan, kita perlukan keuangan, kita perlukan survive, kita perlu makan, minum dan semua itu memerlukan keuangan. So bila kita perlukan keuangan, sosial juga begitu. Kadang-kadang kita nak berkawan, bila nak kawan-kawan ajak pergi nak makan, nak minum. Jadi benda itu semua perlukan duit. Dan lagi satu faktor psikologi. Kita rasa kita ada bakat yang kita nak luahkan. Jadi faktor-faktor ini bila jadi tumbuh, jadi bila dia kesepaduan itu, dia akan menghasilkan satu kepuasan kerja. Itu sebab bagi cikgu, bila kita melihat teori super ni, kita tidak fokus kepada minat semata-mata. Sebab kalau kita minat kepada minat semata-mata, kadang-kadang dia akan, sebab kita pun sendiri sebenarnya tak tahu apa minat kita kalau kita tak menceburi bidang tu. Kita pun tak tahu apa minat kita kalau kita tak menceburi satu bidang tu. Jadi salah satu benda yang kita nak memupuk minat itu apabila kita tak suka, kita tak tahu apa yang kita minat, kan? Jadi kita minat dulu apa yang kita buat. Jadi kita pupuk minat. So bagaimana kita nak memupuk minat satu bidang kerjaya itu, kita melihat faktor-faktor kepentingan dan keberkatan itu. Itu pentinglah cikgu lihat bagaimana membuat kepuasan kerjaya tadi. Dan biar sehari ada motivasi, kata-kata semangat pada kita, jadi kita sentiasa bersemangat. So apa yang datang kepada kita, jadi kita akan sentiasa bersemangat sebab kita tahu dan sedar, sebab kehidupan kita ni kita tidak tahu sebenarnya. Ada satu kuasa yang maha hebat yang mengatur
takdir kita dan kita follow lah takdir itu dan kita usaha sebaik mungkin dan seterusnya kita bertawakal. Jadi konsep-konsep kendiri itu penting yang ditekankan oleh teori super tu. Okey. Seterusnya kita dah tengok latar belakang, jadi ilmu-ilmu asas, kita dah ada konsep-konsep utama iaitu menekankan berkaitan dengan perbezaan individu, potensi yang pelbagai, corak kebolehan bekerja, identifikasi dan model peranan, kesinambungan penyesuaian, peringkat-peringkat kehidupan, corak kerjaya. Okay? Sebab kita faham dalam kerjaya ni dia ada corak dia. Macam semalam Arif kongsikan dia sebagai supervisor. Jadi corak kerjaya supervisor tu mesti berbeza dengan orang yang bekerja di bahagian pemasaran. Dan beza juga bahagian pemasaran, corak kerja dia berbeza dengan QC control, quality control, QC. Dia corak tu dia berbeza. Jadi manusia tu kena faham bahawa corak kerja tu berbeza dan dia kadang-kadang memerlukan personality nilai pendidikan requirement yang juga berbeza. Okey. Okey, jadi dikatakan yang inilah yang penting sebenarnya dalam peringkat perkembangan kerjaya. Namun demikian, pelajar kena faham bahawa fasa perkembangan ia adalah fleksibel. Dia fleksibel, kadang dia boleh naik, kadang dia boleh turun. Tapi secara normal, secara umumnya dia bermula dengan pertumbuhan, penerokaan, pengukuhan, pengekalan dan penurunan. Growth, exploration, and then establishment, go to the maintenance and ending for the decline. So itu dia punya proses dia. Jadi pelajar kena faham yang ni. Dalam teori super, kekuatan super, konsep kendiri dan juga peringkat-peringkat dia. So pelajar kena faham peringkat-peringkat ni. Okay. So kena faham umur dan peringkat-peringkat itu. Okey. Tetapi bila kita kata kitaran tugas perkembangan kerjaya, yang ni jadi pelajar jangan confuse. Jadi yang ni pelajar kena ingat. Kita sebenarnya ingat tak tadi teori perkembangan tu dia tidak statik kan? Dia tidak statik. Jadi dia fleksibel. So maksud fleksibel kadang-kadang di dalam remaja dia ada juga pertumbuhan. At the same time dia juga ada penerokaan, at the same time dia juga ada pengukuhan, plus pengekalan dan penurunan. Tetapi setiap perkembangan tu dia berbeza-beza. So cuba cikgu tunjuk bahagian remaja apa yang menurun, penurunan dia. So peringkat remaja, penurunan dia adalah dari segi hobi dia. So dulu dia suka main bola ataupun dulu dia suka hobi dia kata kumpul stamp, contoh kumpul stamp. Jadi bila dia peringkat remaja, dia dah mula kurang dah kumpul stamp tu. Kalau awal dewasa apa yang penurunan dia? Sukan dia dah kurang menyertai penyertaan sukan dia. Dan kalau pertengahan dewasa apa yang kurang? Dia lebih kepada tumpuan kepada aktiviti-aktiviti penting lah. Okay? Dan akhir sekali apa yang kedua adalah mengurangkan waktu bekerja. So waktu bekerja dia dah kurang waktu 16 umur 65 ke atas ni lah. Maksudnya kalau kita di Malaysia umur pencen lah ni. So pelajar boleh faham yang ni. Okay, kitaran hayat tugas kerjaya ni. So kita akan lihat. Jadi kebanyakan pelajar-pelajar berada di fasa remaja dan awal dewasa. So banyaknya pelajar membina konsep kendiri yang realistik, okey, dan belajar tentang peluang-peluang. So kita tengok pelajar kita, kawan-kawan kita yang bila dia bekerja sebenarnya kalau kita tengok dia kerja dia grab je peluang yang ada. Yang dekat dengan rumah dia, yang ada peluang, yang ada kekosongan, so dia masuk. So dia mulakan dalam pemilihan bidang dia. Dia boleh cari apakah bidang dia dan mengesahkan pilihan kerjaya semasa dan memberi sedikit masa kepada hobi. Dulu mungkin dia suka lepak-lepak dengan kawan. Hobi dia adalah makan dengan kawan. Itu satu hobi. Dia lepak dengan kawan dia, berborak santai. Tapi bila dia bekerja, kuranglah benda tu. Orang kata santai-santai bersama rakan. Baik, yang seterusnya ini tugas-tugas perkembangan. Okey, yang ini pengukuhan. Okey, kita pergi yang awal sekali, crystallization pada bahasa kristalisi. Apakah sifat tugas-tugas perkembangan dia? Okey, pada tugas kristalisa pada umur 14 hingga 18 ni, sifat-sifat umum yang berlaku pada perkembangan kerjaya pada peringkat ini ialah proses membentuk satu matlamat umum kerjaya menerusi sumber-sumber kesedaran minat nilai dan merancang kerjaya impian. So pada 14 hingga 18 tahun ni daripada tingkatan 2 hingga katalah STPM, pada fasa ni sebenarnya dalam perkembangan kerjaya pelajar-pelajar akan terlibat dengan membina satu matlamat umum kerjaya yang daripada sumber-sumber kesedaran minat nilai dan merancang kerjaya impian. So pelajar mula sedar bahawa pelajar minat yang ni ada nilai, jadi dah mula merancang kerjaya yang bersesuaian dengan minat personaliti kita. Okey, ini pada umur 14 hingga 18. Kalau di Malaysia pada peringkat ini kita dalam keadaan tingkatan 2 dan hingga tingkatan macam STPM atau kalau macam ada juga asasi foundation
Masa ni adalah fasa yang dikatakan crystallization. Okey, itu fasa untuk membentuk maklumat. Itu sebab kalau kita tengok di setengah sekolah, dia sudah bahagian pendidikan kerjaya, kaunseling mereka telah edarkan soal selidik untuk dijawab oleh pelajar-pelajar yang berkaitan dengan kerjaya. Supaya pelajar-pelajar jelas, okey, ini adalah personality dia, ini adalah minat dia, ini adalah dia punya nilai yang dipegang dalam kerjaya. So dalam tingkatan 2 kita dah boleh edarkan dah borang. Kalau pelajar-pelajar pergi di setting sekolah, so maknanya bila nak edarkan soal selidik berkaitan dengan perkembangan kerjaya ni? Seawal tingkatan 2. So seawal tingkatan 2 dah boleh dah. And then pada 18-21 yang ni kita dah masuk peringkat, katakan ada yang masuk foundation, diploma, ada yang dah masuk first degree, maksudnya dah specification, maksudnya sudah ada pengkhususan. Apa maksud dia? Pergerakan tindakan dari proses memilih cadangan-cadangan kerjaya kepada pemilihan satu kerjaya tertentu. Okey, pada peringkat crystallization kita ada matlamat umum. Okey, matlamat umum. Tapi bila kita dah masuk pengkhususan, maknanya kita dah lebih fokus kepada pemilihan kerjaya tertentu. Katakan kalau kita minat bahagian sosial kan luas. Jadi kita fokus kepada apa yang bidang sosial kita nak jadi pegawai perubatan. Nampak tu. Pegawai perubatan dia merupakan bidang utama dia adalah sosial, iaitu dia berkomunikasi dengan manusia dan sifat ingin membantu tadi tu. Jadi dia pengkhususan. Dan bila pengkhususan, bila kita dah 21 hingga 24 ni biasanya mereka yang telah masuk ke alam pekerjaan lah. Macam contohnya baru fresh graduate. Kalau diploma lama sikit lah, mungkin 22, 23. Tapi dalam lingkungan 21, 24 ni biasanya dia dah masuk fasa tugas implementation. So apa maksud implementation? Maksudnya dia sudah memenuhi latihan kerjaya dan terus memasuki bidang pekerjaan. Okey, tengok senior-senior kita yang abang-abang kita dah fresh graduate, mungkin ada yang dah masuk bidang-bidang kerja. Contoh jadi ada yang jadi AADK kan, pegawai pemulihan di AADK, ada yang jadi kaunselor di USIM. Maknanya dia sudah ada pada tugas ini pelaksanaan pada 21 hingga 24 ni sudah masuk kerjaya dan terus memasuki bidang pekerjaan. And then stabilization masuk peringkat 24 hingga 35. So 24-35 ni biasanya sudah menggunakan bakat untuk menunjukkan pilihan kerjaya sebagai sesuatu yang tepat lah. Sebab kalau 21-24 ni kadang-kadang dia banyak bertukar-tukar kerja. Okay? Tapi bila dah 24-35 biasanya dia mengalami fasa yang dipanggil tugas dia adalah stabilization. Macam mana dia stabilkan pekerjaan dia. So menggunakan bakat untuk menunjukkan pemilihan kerjaya sebagai sesuatu yang tepat, okay, dengan bidang dia. And then pengukuhan ataupun dimasukkan sebagai consolidation pada umur 35 tahun ke atas. So pada 35 tahun ke atas, dia mengukuhkan kerjaya secara berterusan dengan jawatan, status dan seniority. Biasanya dia dah ada kiranya kalau dia dalam suatu pekerjaan tu dia sudah ada pangkat lah, ada sedikit pangkat. Contohnya dia jadi supervisor, floor manager ke ataupun ketua bidang pada peringkat 35 tahun ke atas ini. Jadi ini adalah tugas-tugas perkembangan kerjaya. Dia ada peringkat dan dia ada tugas. Jadi pelajar kena jelas peringkat dan tugas. Kalau peringkat kita ingat ada 5 tadi. Mula dengan pertumbuhan, lepas tu penerokaan, lepas tu apa lagi? Pengukuhan, pengekalan dan juga penurunan. Okey. Tapi kalau yang ini adalah peringkat. Mula dengan growth, exploration, establishment, maintenance and decline. Tapi kalau tugas, ini kena ingat. Crystallization, mula dengan kristalisasi, and then specification, implementation and stabilization, and last one is a consolidation. Okay, nampak tu tugas-tugas dia. Okay. Jadi apakah perkembangan dan lagi satu, teori super ni dia sangat mementingkan satu istilah yang dipanggil kematangan kerjaya. So seseorang itu dia akan mengalami kematangan kerjaya. Okey, mengalami kematangan kerjaya itu. Jadi ada beberapa aspek yang dilihat oleh teori super bagaimana seseorang individu itu sudah mencapai yang dipanggil sebagai kematangan kerjaya. Dipanggil career mature. Career maturation. Maksudnya sudah matured. Kerjaya itu sudah matang. Yang pertama sekali, dia lihat bahawa orientasi kepada pemilihan kerjaya. Okey. Pertama sekali kita nak lihat seseorang itu sudah mengalami kematangan kerjaya apabila orientasi kepada pemilihan kerjaya itu sendiri. So apakah sifat-sifat umum yang berkaitan dengan orientasi kepada pemilihan kerjaya? Iaitu pertama, dimensi sikap menentukan sama ada individu berkenan membuat pilihan vocational dalam hidupnya.
ia bergantung kepada bagaimana sikap kita. Itu sebab pelajar kadang-kadang sikap kita ni banyak bergantung kepada bagaimana kita melihat sesuatu tu. Cara pandang kita terhadap sesuatu. Contohnya kalau kita masuk dalam bidang kadang-kadang kita nak masuk supervisor kan. Macam kawan sahabat kita kan. Disebabkan dia ada satu minat iaitu dia ada minat suka memotivasikan orang. So pada masa yang sama mungkin sikap dia tegas tapi pada masa sama dia perlu ada sedikit flexibility dan ada unsur-unsur kemanusiaan. So dijalin hubungkan dia tu. Sebab perspektif dia dengan lebih luas kerana dia tahu dia bercakap dengan manusia, dia bukan bercakap dengan robot. Manusia ni kadang-kadang dia ada emosi, dia ada semangat, dia ada macam motivasi yang perlu dipacu. Jadi kalau katakan sahabat kita jadi supervisor, dia belajar benda ni, so orientasi kepada pilihan kerjaya itu, dia sudah membuat pilihan dan sikap dia tu betul terhadap pandang terhadap sesuatu perkara tu ataupun satu pekerja. So nak jadi supervisor yang baik, pertama sekali kita perlu menunjukkan contoh yang baik. Contoh kan. Yang kedua, dia perlu memberikan suatu arahan yang tegas. Yang ketiga, dia perlu kadang-kadang ada sifat untuk memotivasikan pekerja dia. Sebab manusia ni dia ada emosi dan dia juga ada motivasi. Dan benda itu kena dipacu. Dipacu untuk membuatkan manusia itu meningkatkan daya semangat dia dan akhirnya dengan motivasi yang bagus tadi akan meningkatkan produktiviti dan kepuasan pekerja tersebut. Baik, dimensi yang kedua adalah maklumat dan perancangan. Dimensi kecekapan menentukan individu mengambil perhatian terhadap maklumat dan penyelesaian perancang kerja masa depan. Maknanya untuk mencapai kematangan kerjaya, seseorang individu itu perlu mempunyai maklumat yang cukup dan perancangan yang sistematik. Maksud maklumat yang didapat tu, digunakan maklumat tersebut untuk dia merancang masa kerjaya dia. Okey, maksudnya bila dia nak masuk sesuatu kerja, jadi dilihat, okey, bagaimana maklumat tadi tu yang didapat oleh kerja itu dah bagaimana dia merancang kerja dia untuk dia meningkatkan kematangan kerja dia. So, yang ketiga, konsistensi pemilihan kerjaya, iaitu konsisten dengan pilihan kerjaya yang dia buat. Maknanya perancangan maklumat dan perancangan yang dia ada tu konsisten dengan pemilihan kerjaya dia yang dia buat tadi tu. Ini bergantungkan kepada perancangan tadi tu. Jadi perancangan itu bergantung kepada maklumat dia. Maklumat itu bergantung kepada cara dia memandang sesuatu tu. Yang dapat dia saling berkaitan. Okay? Jadi bila dah perancangan tu dah bagus dan pasti konsisten pemilihan kerjaya yang dibuat tu. Dan seterusnya perkembangan kematangan kerjaya ini apabila individu itu mempunyai kristalisasi trait-trait. Apa maksud dia? Individu sentiasa memperbaiki dan mempertingkatkan pembentuk konsep kendiri menuju impak kerjaya. Maknanya dia membentuk sikap lah. Kalau konsep kendiri ni, itu konsep kendiri itu adalah istilah yang digunakan oleh teori super. Tapi kalau dari kita boleh faham dari konsep sikap, harga diri, penampilan kita, kepribadian kita. Mana dia sentiasa mempertingkat dan memperbaiki. Kita lihat balik kita pergi menuju ke atas balik. Mula-mula cara dia pandang sesuatu tu tak sangat penting. Okey. Yang kedua dia ada maklumat yang lengkap. Dengan maklumat yang lengkap tadi tu dia merancang. Okey. So dia merancang dengan sistematik dan akhirnya dia membuat pilihan kerjaya yang berasaskan perancangan dia. Okey. Dan akhirnya bila dia masuk di dalam pekerjaan itu, dia juga boleh berkembang sebab dia ada sikap untuk sentiasa ingin memperbaiki diri. Dia maksudnya strive to maksudnya ada sentiasa untuk menuju perfect tadi tu. Okey. Orang kata apa? Practice to perfect. Okey. Maksudnya dia sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan diri untuk mencapai kesempurnaan tadi itulah. Dia mesti ada trait tu. Sebab kadang-kadang bila ada orang dah masuk sesuatu pekerjaan tu, kematangan kerjaya dia rasa dia sudahlah cukup setakat tu je lah. Aku dah tak nak dah buat apa-apa, nak pening-pening kepala. Jadi bila cara pandang tu yang membuatkan dia kurang matang dalam kerjaya itu tersebut. Jadi bila dia kurang matang, jadi dia kurang menjadi pakar dalam pekerjaan tersebut. Okey. And then kebebasan kerjaya. Okey, kebebasan kerjaya maksudnya dia boleh berdikari dalam lapangan kerja tersebut. Dia tidak perlu bergantung dengan orang. Maksudnya dia boleh buat keputusan, dia dah ada ilmu tadi, dengan ilmu tadi tu dia boleh berdikari. Maksudnya dia tidak perlu terlalu bergantung. Bukan perlu bekerjasama tapi tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Dan yang keenam, kebijaksanaan pemilihan kerjaya. Iaitu keupayaan individu membuat pilihan yang realistik dan konsisten terhadap tugas peribadinya. Okey, maknanya
dia kalau kebijaksanaan pimpinan kejayaan ni maksudnya dia dah capai satu tahap yang mana dia dah boleh buat keputusan. Dia dah boleh buat keputusan dalam kerjaya dia dan keputusan itu mempengaruhi orang bawahan dia. Ini masuk kematangan kerja. So beza kan pekerja dengan bos ni adalah bos ni dia boleh buat keputusan. Pekerja tak boleh buat keputusan. Namun demikian kalau bos tu salah buat keputusan, habis rosak dia punya company. Dan untuk membuat keputusan itu, bos itu mesti ada kematangan kerjaya. So kematangan kerjaya itu dia ada peringkat dia. So peringkat dia akan kembali balik. Cara dia memandang sesuatu kerja, maklumat yang dia terima, bila ada maklumat dia buat perancangan yang teliti, lepas dia buat teliti dia sentiasa ada penambahbaikan dan dia boleh berdikari dan akhirnya dia ada upaya untuk membuat pilihan yang realistik dan konsisten terhadap tugas pribadinya. Mana dia boleh buat keputusan yang betul terhadap diri dia sebenarnya. Kalau dia sebagai bos, dia akan mempengaruhi orang di persekitarannya. Okay. Jadi ada konsep utama teori kalau kita tengok bahawa dia life rainbow dia adalah berkaitan antara perkembangan hidup dan kerjaya manusia. Dia lihat kalau kita tengok dekat sini, dia memulai dengan life factor. So life factor ni ada 3. Okay, satu environment determinant, iaitu berkaitan dengan labor market, employment policy. Yang ketiga situation, situasi seperti historical, sosioekonomi. Yang ketiga personal determinant, psikologi dan biological. So lifestyle factor ni dipengaruhi oleh 3 determinant ni, penentu ni, maksudnya domain ni, 3 ni. Lepas tu life role ni dipengaruhi masa kanak-kanak, student, leisure, citizen, worker, homemaker and parent. Mana kita ni child ni, student ni, dia masing-masing ada perkembangan kerjaya dia. Walaupun dia tidak masuk dalam setting pekerjaan, tapi dia sudah ada perkembangan kerjaya itu. Macam kanak-kanak kita tengok kan, dia lebih kepada bersifat fantasi tadi tu. So fantasi dia untuk menjadi seorang askar, fantasi dia menjadi cikgu, itu jugalah yang dikatakan sebagai perkembangan kerjaya tadi tu. Bukan maksudnya dia masuk kerja tu, maksudnya berkembang kat kerjaya. Tak, dia bermula sebenarnya seawal kanak-kanak lagi. Di mana kita melihat bahawa kanak-kanak itu dia mengimplementasi kerjaya dia, mengimajinasi kerjaya dalam bentuk permainan dan juga fantasi. And then student ni kita tengok bahawa dia sudah ada pemilihan kos-kos tertentu yang sesuai dengan minat dia. Contoh dia dah ambil science stream, sastra, perdagangan, ada yang ambil account. Itu semua adalah menjurus kepada kerjaya dia satu hari nanti. And then leisure, lepas tu citizen, worker and homemaker and parent. Okay, ni adalah perkembangan dia. Bermula dengan grow 14, 15, 24 dia masuk exploration, and then establishment pada tahun 25, umur 25 hingga 44, and maintenance pada 45 hingga 64 tahun dan akhirnya decline pada umur 65 tahun ke atas. Nampak tak cycle dia? Okey, jadi pelajar kena faham supaya ini adalah konsep utama teori, supaya life rainbow ni adalah konsep secara keseluruhan berkaitan dengan teori super. Jadi kita baca sikit. Andaian konsep perkembangan peringkat konsep kendiri dan kerjaya, jika tidak berjalan lancar, maka individu dijangkakan menghadapi kesukaran untuk menentukan proses pemilihan kerjaya pada peringkat seterusnya yang boleh akhirnya sukar memperoleh kepuasan kerja. Dan seterusnya, jika berlaku dengan cemerlang, individu mengalami proses kematangan yang baik dan mudah membuat keputusan kerjaya yang bersesuaian. So kat sini dia fokus berkaitan dengan kematangan tadi tu. So dia fokus berkaitan dengan kematangan. Nampak ni kematangan kan. Okay. Ini adalah poin dia. So kita lihat poin yang pertama. Ini andaian konsep perkembangan prinsip konsep kendiri dan kerjaya. Jika tidak berjalan lancar, maka individu dijangka menghadapi kesukaran untuk menentukan proses pemilihan kerjaya pada peringkat seterusnya yang boleh akhirnya sukar memperoleh kepuasan kerjaya. So di dekat sini, kat sini dia fokus berkaitan dengan kepuasan kerjaya. Okay. So apa yang dikata kepuasan kerjaya apabila circle ni, yang ini berjalan dengan lancar. So bila berjalan dengan lancar, individu tidak menghadapi kesukaran untuk menentukan proses pemilihan. So dia akan menghadapi kepuasan kerjaya. Yang kedua dia fokus berkaitan dengan kematangan kerjaya. So kematangan kerjaya dia akan bergantung kepada faktor-faktor yang ni lah. Okay. Dimensi, orientasi, kerjaya pemilihan kerjaya, lepas tu maklumat dan perancangan, konsistensi, lepas tu kristalisasi trait-trait, kebebasan kerjaya dan kebijaksanaan dalam pemilihan kerjaya. Ini adalah faktor-faktor dia lah. Ini adalah kalau kita tengok life rainbow ni adalah bagaimana teori super ni menerangkan bagaimana perkembangan kerjaya ini berkait dengan konsep kendiri yang bergantung kepada
faktor tersebut iaitu environmental, situation and personal, and then perkembangan. Dia sangat mempengaruhi perkembangan dan dengan kejayaan masing-masing. Okay. Ini adalah konsep dia. Yang pertama base dia adalah biographical dengan geografi. Okay. Lepas tu achievement dia, dia sebenarnya dia punya needs, interest, intelligence, aptitude, ini personality, dan ini social policy dia. Okay. Lepas tu dia akan mempengaruhi development stage, role and concept, role self concept dan development stage ini. Ini adalah kerangka teori dia. Okay. Maksudnya model kejayaan ini, model ini cuba menjelaskan bagaimana hubungan kait antara biografi, geografi, biografi dan geografi, personality dan sosioekonomi mempengaruhi perkembangan kejayaan seseorang. So pertama sekali perkembangan kejayaan ialah proses sepanjang hayat dalam perkembangan hidup manusia. Yang kedua, konsep kedua dipengaruhi oleh faktor psikologi, iaitu bagaimana individu itu memilih dan beradaptasi suatu pilihan, dan kedua faktor sosioekonomi, iaitu pilihan peribadi berdasarkan situasi sosioekonomi masa yang mempengaruhi hidup dan kejayaannya. Okay, nampak So dalam model ini, maknanya perkembangan kejayaan itu dia adalah yang dikatakan sebagai satu proses sepanjang hayat, lifespan development. Okay, and then konsep kedua itu dipengaruhi oleh dua faktor utama, iaitu psikologi dan juga sosioekonomi. Okay. Dan kita tengok apakah kekuatan teori tersebut. Pertama sekali, ke teori yang komprehensif yang berjaya menjelaskan gagasan-gagasan dalam teorinya secara teliti, jelas dan nyata, dan mementingkan konsep kediri dan kaitannya dengan kematangan kerja. Bagaimana konsep kediri tadi itu? Okay, konsep kediri itu dia mempengaruhi kematangan kerjaya. Okay, ini kekuatan dia. Yang pertama tadi, teori ini dikatakan komprehensif. Okay, komprehensif sebab dia melibatkan yang ni tadi. Dia melibatkan gaya geografi, dia melibatkan personality, dan dia melibatkan sosioekonomi. Jadi dia melihat kepada semua aspek ni. Jadi sebab dikatakan dia sebagai sesuatu yang komprehensif. Itu kekuatan dia. So kelemahan dia tidak menjelaskan bagaimana individu dapat mengembangkan konsep diri yang rendah untuk lebih menonjol potensi diri dalam suatu bidang kerjaya. Ini kelemahan dia sebab dia tidak menjelaskan how to develop konsep kediri itu, how to develop self concept itu. Dia tak jelaskan dengan lebih terperinci. Tapi dia berkaitan dengan kejaya je. Tapi yang ini dia lacking. Maksudnya dia macam mana nak kembangkan ni. Yang ni dia tak jelaskan secara terperinci. Okay. Dan kita tengok aplikasi teori dia. Kalau kita tengok dia ada inventory perkembangan kejayaan dalam proses konsep kejayaan. Kita ada guna inventory yang dibuat iaitu career development inventory, and then guide career exploration untuk fasa perkembangan individu. Ini kita boleh gunakan dua ni. Ini adalah soal selidik soal selidik pertama, soal selidik kedua. Ini adalah soal selidik yang kita boleh gunakan untuk fokus kepada macam mana kita nak aplikasi teori ini di dalam story super. Jadi kita gunakan soal selidik ini untuk mengetahui perkembangan career dia. Dan kita tengok rumusan. Okey. So kita dah tahu teori super punya teori, apakah rumusan yang kita boleh buat daripada teori ini. Yang pertama, manusia adalah berbeza dari segi kebolehan, minat dan personality. Begitu juga pekerjaan memerlukan ciri-ciri tertentu dari segi kebolehan, minat dan trait personality. Okey, ini sebenarnya kalau kita lihat ini adalah suatu yang umum bagi semua teori. Dia mengatakan bahawa manusia itu berbeza dari segi kebolehan, minat dan personality, dan begitu juga pekerjaan. Kalau kita tengok teori trait and factor, kalau kita baca buku teori Holland, kita tengok teori Enro, Gisbert, semua dia akan berkata bahawa manusia ini adalah unik. So dia kata unik apa dia? Dia berbeza dari segi kebolehan, minat dan personality. Berbeza-beza, dia tak sama. Begitu juga dengan kerjaya juga memerlukan kebolehan, personality, minat yang berbeza. Yang kedua. Okay. So yang pertama sudah. So yang kedua, proses perkembangan kejayaan sebenarnya ialah proses pembentukan dan pelaksanaan konsep kediri. Maknanya, bila kita masuk dalam macam contoh semalam kita temu duga, kita bersama rakan-rakan kita berkongsi. So dia pun bagi tahu bahawa kadang-kadang tempat kerja dia tu memerlukan satu trait personality tertentu. Dan melalui pengalaman tadi itu sebenarnya membentuk sebenarnya
dia punya konsepkan diri tadi tu secara tidak langsung kan. Jadi bila dia bekerja dalam QC, dia perlu teliti, dia perlu punctual. Jadi uh, pekerjaan tadi tu yang membuatkan dia lebih punctual, dia lebih teliti, disebabkan kerja itu dapat membentuk konsepkan diri. Kat sini proses perkembangan kerjaya tadi tu, dia dapat membentuk dan melaksanakan konsepkan diri itu. Ini kata kunci. And then konsepkan diri ialah suatu proses kompromi antara warisan kecerdasan, penampilan fizikal, peluang pemerhatian dan memainkan pelbagai peranan serta penilaian tindakan yang dipersetujui oleh ketua dan rakan sejawat. Okey. Jadi konsepkan diri ada satu proses kompromi. Ingat bila kata kompromi ni maksudnya dalam bahasa yang mudah kita faham keselarasan dia keselarasan. Dan keempat, kepuasan kerjaya dan kepuasan hidup adalah bergantung kepada sejauh mana individu memperoleh jalan keluar yang mencukupi untuk menyalurkan kebolehan minatnya, trait personality serta nilainya. So kepuasan kerjaya dan kepuasan hidup ini bergantung sejauh mana individu memperoleh jalan keluar yang mencukupi, adequately untuk menyalurkan kebolehan minatnya dan personality serta nilainya. Maknanya kita ni manusia ni kita ada personality dan minat ni kita. Jadi bila memang potensi itu telah Tuhan beri kepada kita sejak awal lagi. Jadi kita dapat merasa kepuasan itu apabila kita dapat menyalurkan benda itu ke benda yang betul. Contohnya kita seorang yang ada sifat kepimpinan kan yang bagus, kita suka memimpin, kita suka memegang tanggungjawab. Jadi bila kita bekerja sebagai seorang bos, jadi kita dapat menyalurkan kepimpinan yang ada dalam diri kita tu. Dan itulah maksud dia dalam yang cuba diuraikan oleh Super yang akan mendatangkan kita sebagai suatu kepuasan dalam kerja. Yang kelima adalah sekiranya sesuatu pekerjaan yang diceburi tidak memberi keuntungan dan kepuasan yang digambarkan, selalunya mendorong individu mencari kerja yang lebih memenuhi peranan yang diidamkan. Maknanya kadang-kadang kalau kita tengok ada orang yang kerja jahit sebab dia bergantung kepada kerjaya yang memenuhi peranan yang diidamkan. Okey, teori perkembangan kerjaya Super sepatutnya sesuai untuk melihat perkembangan kerjaya seorang individu mengikut peringkat umur. Dan ini adalah kesimpulan daripada teori Super. Dia melihat bahawa perkembangan kerjaya itu dia kaitkan dengan perkembangan umur. Perkembangan umur, dan sebab bila ada perkembangan umur tu, dia maksudnya ada trait-trait tertentu, ada tugas-tugas tertentu dan ada konsep-konsep kerja yang dibina. Okey. Itu je setakat ni perbincangan kita untuk teori Super. So cikgu bercadang untuk kita buat perkongsian lagi berkaitan dengan sahabat-sahabat kita. Okay, sahabat-sahabat kita, hari ni kita nak dengar lagi daripada semalam kita dah bincang. Okay, kita dah berkongsi dengan Arif, Atika dan Atira kan. So hari ni kita ambil lagi sahabat-sahabat kita yang lain untuk kita berkongsi. Hari semalam kita dah bincang pasal Atira dan Atika. So hari ni kita nak dengar pula daripada Diana. Diana ada di talian, Diana? Diana S56558. Ada di talian? Okey. Dan Diana ada di talian? Okey, kalau tiada kita tengok Dibah ada, Dibah. Dibah S54542 ada di talian? Dibah ada? Okey, Dibah pun tak jawab. Okey, kita tengok okey, Naim lah. Naim ada di talian, Naim? Boleh dengar ke suara cikgu? Dengar cikgu. Okey, Naim ada di talian? Naim ada? Naim S54573.
Okay, Naim tak ada Okay, Nina ada Nina S56572. Nina ada? Nina S56572, silakan Nina kalau ada di talian. Okay, Nina tak ada. Husna ada? Husna? Ada cikgu. Okay, Husna. Kalau ikut rekod, Husna pernah kerja di Admi Senyap Berhad, betul? Betul. Okay, apa pekerjaan di sana? Sebagai apa? Saya jadi operator lepas PM. Okay, operator. So boleh tak cerita sikit job tugas dia macam mana? Kalau macam saya ada dekat line yang pertama, jadi komponen sebagai CPU macam ada pelintang tetap, LED, saya kena check sama ada dia berada dalam susunan yang betul atau tak. Itu tugas awak lah Ya, Maksudnya, tugas saya. Awak operator. So admin sebenarnya dia keluarkan produk apa dan perkhidmatan apa sebenarnya? Dia keluarkan produk elektrik macam yang dekat rumah kan ada yang kita boleh on off elektrik tu, yang ibu dia tu. Kalau dia mati, so semua elektrik mati kat rumah. Macam tu lah. Saya ikut untuk elektrik punya jabat ke kat rumah. So dia dah yang macam petak tu. Oh, okay, awak sediakan benda tu lah. So awak sebagai operator lah. So apa sebenarnya yang awak jawab dalam operator tu, tugas awak yang lebih spesifik tu macam mana? Boleh tak Husna jelaskan dengan lebih spesifik? Dia lebih spesifik kepada dia Mama, senyap sikit. Saya kena tengok pelan tu sama ada dia punya kedudukan sebab kedudukan setiap produk tu akan berada tempatnya lain-lain. Jadi saya kena hafal pelan tu. Bila saya dah dapat produk daripada line first tu, saya kena check kat mesin. Kalau mesin rosak, saya kena check manual. Macam tu je lah. Okay. So apakah personality yang perlu ada untuk memastikan apa personality yang perlu ada lah untuk bekerja dalam bidang ni? Awak rasa? Saya rasa kena toleransi kot dengan line pekerja-pekerja lain kat situ. Sebab kalau ada salah, saya yang kena tegur walaupun saya operator tapi saya kena tegur dia orang awal-awal dengan cara yang betul. Dia orang boleh terima dan kesalahan tu dapat dibaiki semula. Sebab kalau kat tempat saya je rosak, dia akan rosak dekat tempat-tempat yang lain. So nanti kita orang yang kena marah. Maknanya kalau satu benda yang slack, dia akan mempengaruhi semua sistem lah maksudnya. Betul tu. Maknanya untuk pastikan semua sistem tu berjalan baik, itu komunikasi yang berkesan tu sangat penting. Betul cikgu. Okey, baik. Awak lihat, awak rasa macam Husna sendiri bila menceburi berapa lama awak bekerja di AMI ni? Tak lama, dalam bulan sebab saya terus masuk matrik. Okey, dalam 2 bulan tu, so apa pengalaman yang awak rasa paling berharga awak dapat dalam bila bekerja dekat AMI ni? Pengalaman paling berharga saya rasa komunikasi kot, sebab kat situ budaya dia sangat berbeza sebab pekerja dia bukannya sebaya dengan kita. Pekerja dia berbeza umur, berbeza kaum dan macam tempat saya tu ada yang macam dah ada cucu, ada yang nak kahwin, ada yang India, ada yang Indonesia. So kat situ kalau saya bercakap dengan seorang ni, cara dia lain. Kalau saya bercakap dengan orang ni, cara dia lain. So macam kat situ dia membentuk saya untuk lebih matang. Walaupun saya umur masih muda lagi tapi saya terpaksa menjadi orang yang lain. Maknanya kamu cuba fleksibelkan lah kamu punya personality tu supaya dapat sesuai untuk kamu berkomunikasi Betul. Itu pengalaman awak yang awak rasa ni lah. Awak rasa kalau awak nak kembangkan, kalau katakan awak kata duduk di situ lama lagi, awak rasa bagaimana awak nak kembangkan kerjaya awak tu? Saya tak minat dalam kerjaya tu. Saya kerja sebab saya rasa macam nak cari duit je. So kalau Faktor ekonomi
kepada ekonomi lah. So, Katakanlah kalau kamu diberi peluang, tiba-tiba kamu tercebur dalam bidang ni juga kan sebab pengalaman awak rasa bagaimana? Husna rasa macam mana nak kembangkan kerjaya ni supaya kamu nampak ada dia punya career path tu? Okay, kalau nak kembangkan juga mungkin saya kena start daripada bawah dulu sebab kalau daripada ilmu mungkin itu je kerja kat situ, sebab kalau dari segi pengalaman pun daripada juga. So kat saya kena ambil tahu lebih banyak tentang elektrik tu sendiri. Sebab kalau kita kerja just ada pengalaman tapi kita tak ada ilmu, dia masih tak strong lagi untuk kita lebih tambah lagi kita punya maklumat. So first saya kena belajar, saya kena cari ilmu, lepas tu baru saya mula daripada bawah tu sendiri untuk lebih faham dengan lebih mendalam lagi tentang elektrik tu sendiri, komponen-komponen tu sendiri. Jadi bila dah ada ilmu baru saya boleh kerja dengan lebih yakin. Maksudnya saya tak adalah kerja macam tengok pelan je, tak. So kat situ kena ada ilmu dululah untuk saya kembangkan kerjaya saya tu. Maknanya kalau kita kembali kepada teori super untuk mendapat perkembangan kemampuan kerjaya, maksudnya Husna bersetuju bahawa maklumat tu sangat penting. Ya. So maklumat itulah sangat penting. Dengan maklumat itulah yang akan membuatkan awak merancang kerjaya itu dengan lebih baik. Betul. Okay. So dengan maklumat yang awak dapat, kamu akan bila ada maklumat tu awak lebih rasa confident. Betul cikgu. Betul, dengan rasa confident tu awak akan merancang strategi dan awak rasa awak kembangkan lagi kedudukan awak di tempat kerja tu. Betul. Maknanya itulah yang dikatakan oleh teori super berkaitan dengan kematangan kerjaya itu, dia bermula dengan maklumat tadi tu. Okay, terima kasih Husna di atas perkongsian. So cikgu nak nampakkan sama-sama cikgu. Bagaimana perkembangan cikgu cuba nak nampakkan bahawa macam mana perkembangan tu penting. Bahawa Husna juga mengakui bahawa apabila kita nak walaupun dia tak minat, tapi kalau dia di dalam bidang tu untuk dikembangkan kerjaya dia dalam bidang operator di syarikat admin itu yang lebih kepada electrical, mana dia kena ada maklumat yang lengkap. So dengan maklumat tu dia rasa dia boleh menambahkan keyakinan dia dan lepas tu baru dia merancang perancangan dia. So yang pertama sekali macam teori untuk kematangan kerjaya, kalau kita lihat balik yang the first thing first adalah maklumat itu, iaitu ilmu tadi tu lah. Maklumat tu penting untuk dia lihat daripada aspek yang lebih menyeluruh, bukan berkaitan dengan plan saja, tapi dia juga kena tahu juga bidang-bidang elektronik dan apa kesan-kesan dia. Okey, terima kasih. Kita tengok juga Akrimi ada Akrimi ada di cikgu. Okay, Ada. Akrimi kalau ikut rekod cikgu, Akrimi pernah bekerja di Fairly Phenomenal. Cuba sebut dia tu macam mana dia punya pronounce? Fairly Phenomenal. Okay, Fairly Phenomenal. Dia awak kerja syarikat ni, apa perkhidmatan dia, apa produk yang dikeluarkan? Actually dia kedai jual patisserie, lepas tu ada western dalam tu, ada kek gitu. Dia kerja macam kedai makan ya? Okey, awak bekerja sebagai apa kat situ? Service crew. Oh, servis. Okey. So boleh ceritakan sikit tak bidang skop kerja awak? Untuk service crew ni macam banyak jugalah saya buat. Macam cashier pun saya pegang. Lepas tu jadi waiter pun saya buat. Gitu. Semua kerja lah awak buat. Lebih kurang lah. Macam kalau kek tu pun kalau untuk decorate saya buat. Lepas tu dari segi macam nak packing roti yang baru dimasak tu kan. Di baking tu kan saya buat. So berapa lama awak bekerja di situ? Sekejap je sebab habis saya diploma. Saya kerja, lepas tu dalam bulan 9 terus berhenti kot sebab masuk degree. Maksudnya berapa bulan jangka masa? Dalam 3 ke 4 gitulah. Kejap je. Tapi banyak benda yang awak belajar dekat situ? Banyak. Okay,
Banyak So Akrimi kan, apa pengalaman yang awak tak boleh rasa pengalaman tu paling berharga bila awak bekerja di Ferrylia Phenomen ni? Belajar macam sebab bila kerja dekat situ kan, so kita orang akan macam banyak interact dengan orang. So saya ni macam agak pendiam jugalah, tapi bila dah bekerja dalam situasi macam tu, so saya belajar untuk push diri and then kerjasama dengan orang lain. Lepas tu saya suka sebab saya belajar untuk buat kopi. So ada cadangan ke nanti nak buka kedai ke? Actually saya memang suka kalau macam di persekitaran macam kopi macam tu. So mungkin akan masuk lagi kot bekerja macam tu. Awak nampak bahawa bidang ni dapat mengasah awak punya interpersonal skill. Jadi dulu awak seorang pemalu, tapi bila awak kerja macam ni awak kena macam lebih orang kata yelah easy going, lebih friendly, macam tu awak dapat. Betul-betul gitu. Maknanya bila awak kerja ni, lepas tu awak nampak macam persediaan kopi ni macam santai So lebih ke macam dia punya environment dia macam santai, lepas tu makan pun tak macam, yelah kopi kan, macam orang biasa minum kopi kan santai-santai, lepas tu ada kek-kek sikit kan. Macam suasana tu santai lah. So awak nampak benda tu, apa yang tapi? Sebab kan dia western, so macam tak adalah santai mana kan. Contohnya kalau malam nak dekat tutup tu kan, waktu tu lah ramai orang datang. So macam bila kadang ada juga event dibuat kat situ, macam majlis kahwin ke apa ke kan, tapi mostly Chinese lah. Agak stres jugalah bila ramai orang tu gitu. So tak adalah santai mana. Maknanya awak nampak banyak pengalaman awak kat situ lah yang macam interpersonal skill lah. Sebab cikgu nampak kalau Chinese pun ada. Awak punya majikan Chinese ke apa? Chinese. Maknanya awak ada kat situ boleh kenal budaya orang lain jugalah Okay. So awak rasa kalau awak lah sebagai majikan, bos kat sana kan, kamu dilantik sebagai manager, so macam mana awak rasa awak nak kembangkan awak punya konsep pendiri dan pada masa sama awak dapat pertingkatkan bisnes awak dalam bidang ini? Contoh? Contoh awak dilantik sebagai majikan kan, ataupun jadi manager lah, lepas tu awak akan ada anak-anak buah kan. Betul kan? Awak rasa konsep kendiri apa yang awak perlu bina untuk menjadikan awak seorang manager yang bagus, pada masa sama awak punya skill pun bagus? Mungkin kalau saya lah mungkin saya cuba untuk jadi friendly kot. Sebab kalau supervisor saya tu dia macam strict lah, tapi bukan macam bos saya tu dia agak strict lah. So bila dia strict sangat tu macam pekerja macam agak takut dengan dia. Tapi actually bagus lah kan kalau strict, sebab kita jadi sebagai pekerja tu macam nak buat betul-betul lagi kan. Maknanya kamu nak jadi strict tapi pada yang sesama friendly. So macam mana tu, boleh jelaskan? Macam strict tak ada tempat lah. Macam kalau datang kerja tu tak adalah macam monyok je kan. Kadang-kadang senyum jugalah dekat pekerja-pekerja gitu. Maknanya Kimi nampak lah kalau kita bekerja, so kita kena senyum tapi pada masa sama kita kena tegas. Tak adalah macam kalau pekerja tu buat kerja sebab dia takut dengan kita, tapi dia rasa macam ini tanggungjawab kita bersama. So so jadi lebih suasana kerja tu lebih rasa macam masing-masing rasa bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas. Sebab dia tengok Kimi walaupun stres dengan kerja tapi Kimi tetap tersenyum. Jadi boleh jadi model lah kat situ. Jadi pekerja nampak okey, Kimi walaupun penat tapi dia masih boleh cakap elok, masih tersenyum. Jadi benda tu boleh jadi motivasi kepada pekerja lah, Kimi nampak. Okay, bagus, itu yang Kimi belajar. So nampak bila kita masuk dalam perkembangan kerjaya, so kita berhadapan situasi dengan orang, jadi kita belajar sebenarnya. Okay, kita boleh jadi straight, tegas, tapi tak payahlah masa-masa muka kan. Kerana masa-masa muka ni bawa emosi yang tak bagus. Jadi pekerja pun dilayan sebab nak terpaksa. Jadi bila terpaksa dengan customer tu, sebenarnya kita dapat rasakan bahawa jadi macam sebenarnya tak ikhlas, tak datang daripada hati. Kan tak datang daripada jiwa. Jadi kalau walaupun penat macam mana,
Tapi kalau kita sentiasa happy, kita bagi semangat kepada pekerja kita, jadi pekerja kita bekerja bukan sekadar takut, bukan sekadar nak duit, tetapi dia buat dengan jiwa. Dan itu akan membuatkan ramai lagi orang nak datang. Itu adalah pengalaman daripada Akrimi ya. Okey, terima kasih untuk perkongsian untuk hari ini. So kita rasa kita berhenti dulu setakat ni. Dan jangan lupa nanti isi kehadiran, nanti Firdaus akan masuk ke dalam link untuk pelajar-pelajar isi. Cikgu nampak hari ni tak ramai yang hadir hari ni 38 saja daripada 55. So nanti cikgu note dah 38. Maksudnya bila isi dalam kehadiran tu tak adalah tiba-tiba je ada 50. So hari ni 38 kalau ikutkan yang terkini ya. So Firdaus boleh ambil lah ni partisipan ni. So hari ini partisipan 38. So kalau tak ada, so terima kasih untuk hari ini. So kita tunda kelas kita pada hari ini dengan tasbih, kifarah dan surah Al-Nas. InsyaAllah kita minggu depan. Dan apa-apa maklumat terkini tentang midterm, cikgu akan maklumkan kepada Firdaus. Sebab midterm, sebab cikgu dengan Dr. Jasmine akan bincang balik melalui laporan awak tu. Okay. So kita tunda dengan tasbih, kifarah dan surah Al-Nas.